إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, pertama sentiasa dan selama-lamanya, first, always and forever. Baru lepas program dengan mahasiswa luar negara. Jadi dalam tu ada Eropah, ada Jepun, ada Korea, ada Indonesia. Dia jadi dua bahasa sikit. Sama-sama kita merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana masih lagi Allah meletakkan, mengekalkan dengan dua nikmat yang paling besar di atas muka bumi Allah, iaitu iman dan Islam kepadanya. Rata-rata hari ini ramai yang lahir berada di dalam agama yang lain, ataupun dalam keadaan etis yang tidak beragama, ataupun berada dalam Islam tapi tidak memahami secara menyeluruh. Jadi kita hari ini alhamdulillah Allah bagikan kita lagi iman bertapak di dalam hati, dan Islam yang mana kita zahirkan secara kita jaga solat, kita keluarkan zakat, sedekah dan sebagainya. Islam berada di luar, iman berada dalam. Jadi Islam kita boleh nilai. Yang mana tak solat tu kita kata jenis okey Islam. Yang mana tak solat tu mungkin cacat sikit Islam, kan? Tapi yang iman ni tak ada orang boleh nilai antara kita dengan Allah Ta'ala. Cakap pun benar dan begitu begini, tapi ada pun yang berada dalam hati kita tak tahu. Iaitu dia dengan Allah Ta'ala. Iaitu berkenaan dengan dulu kita bulan Ramadan, kita dengan direct dengan Allah Ta'ala. Dan ada hadis kata berkenaan Ramadan, puasa ni Allah sendiri bagi markah, bukan para malaikat. Jadi puasa kita tak tahu. Kita nak buktikan kata bahawa kita puasa, mulut boleh, tapi belakang kita tak tahu. Kalau solat, ada pun solat memang kena solat, kan? Ada pun berjemaah atau bersorangan, orang akan nampak, mudah orang nampak. Jadi kalau puasa orang tak nampak. Jadi yang itulah kita hari ini, iman dan Islam Allah kekalkan kita lagi. Memang sepatutnya, sewajibnya kena syukur kepada Allah Ta'ala. Allah kata apa? Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfuru. Kamu ingat aku ingat kamu. Maka bersyukur kepada aku dan jangan kufur. Dan juga selepas ini dua nikmat tu, ialah biasa ustaz, tak kira lah anak sendiri ataupun ustaz-ustaz lain, memang dia akan mulakan mukadimah atau pengenalan, dia akan cerita bab ni. Iman Islam. Fadzakir fa inna dzikra, kan? Itulah macam jemaah tabligh kita dengar, kan? Iman, amal. Seperti mana kejadian yang biasalah, masalah sosial lah, contoh. Sebab apa? Sebab media ataupun TV, internet dia tayang benda yang sama. Pakaian begitu, pakaian begitu, jadi lama-lama anak-anak ataupun orang lain jadi terikut, masuk dalam kepala otak, lah sekali turun ke hati, jadi nak benda tu. Adanya syaitan, adanya nafsu, lah sekali follow sekali. Sebab apa? Dah 24 jam dah dia review. Yang tu ke agamanya kena review sentiasa. Kata kata tu guru pondok, ya, dua perkara atas dunia kita buat ni, belajar dan juga mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam pada diri kita ataupun dengan lapangan masing-masing. Nak ceritanya berkenaan dengan agama ni kena review. Ya itulah Allah letakkan solat ni 5 kali sehari, nak suruh ingat dia, review balik, ingat. Jadi gitu. Ya tu memang kena bersyukur sangat kita ada iman dan Islam.
Dan selepas tu adanya kelapangan masuk dan juga kesihatan. Memang rata-rata kita tahulah kanan kiri kita, depan belakang kita. Hari ni sebelah kanan ni ada dia ni. Contoh Siti Siti Aisyah contoh. Esok tak ada. Contoh kan. Tak ada, boleh jadi dua benda. Dia sibuk ataupun memang dia meninggalkan kita. Bukan beracun ke Eropah apa tidak. Meninggalkan bumi. Jadi itu. Ayat tu kita kena bersyukur sentiasa. Imam Ghazali pun bagi tahu 5 perkara sebelum perkara, sihat sebelum sakit. Hidup ni apa masa yang lapang sebelum masa yang sempit. Jadi pada waktu ni memang kita kena manfaatkan. Curi masa. Maksudnya ialah kalau dalam kita pekerjaan kita boleh kita nak curi masa dalam kita bekerja untuk buat benda tu, buat benda ni. Kan curi, majikan tak tahu. Tapi dalam bab kebaikan kita tak nak curi peluang ruang. Kenapa? Mungkin hati kita sakit atau mungkin hati kita dalam keadaan hati yang mati. Kan? Kalau hati yang sihat ni, kata Al-Fadhil cikgu kita tu, Ustaz Ahmad Zuki, yang mana dia membahaskan ada belajar berkenaan dengan kitab Tazkiyatun Nafs, ada 3 kan, hati yang bersih, hati yang sakit dan hati yang mati. Jadi hati yang bersih ni, hati yang suci ni, iaitu hati orang mukmin yang selalu ingat kepada Allah. Nak upgrade iman dia. Iman kita ni, manusia biasa termasuk saya sendiri pun boleh jadi kurang, boleh jadi bertambah. Yazid wa yanqus kan. Jadi yang itulah kita kena ambil peluang, kena curi peluang. Fastabiqul khairat, ayat tadi yang mukadimah saya baca apa wasari'u ila maghfirah. Lomba-lomba, kita pakat lomba-lomba cari keampunan Allah Taala. Cari dalam keampunan Allah Taala sini ni. Pakat buat amal-amal kebaikan, kebajikan untuk apa? Untuk mendapat keampunan. Dengan cara dengan anaknya, dengan cara dengan suaminya, dengan isterinya dan sebagainya, pakat cari untuk apa? Tak ada lain, tidak ada sebab lain, tidak melainkan nak cari keampunan Allah Taala, redha Allah, rahmat Allah, berkat Allah. Tapi yang itulah kadang-kadang orang tak letakkan benda tu yang pertama. Benda letak setakat dunia ataupun perkara-perkara hal-hal kepentingan yang dapat pada diri dia je. Yang tu ada orang kata orang yang cerdik sebenar kan. Al-Fadhil cikgu kita pun cerita juga. Orang yang cerdik sebenar bukan orang fikir macam nak datang kuliah tak. Nak biar beramal siapa, nak pahala siapa ke syurga. Akhirat tu nak sampai ke syurga. Yang tu orang cerdik sebenar. Ada pun orang yang berhenti setakat tu, orang masih lagi dalam keadaan jahil ataupun tak berapa cerdik. Bahasa lemah lembut lah, tak berapa cerdik. Tapi kalau bahasa itu jahil, bodoh gitu. Jadi kita ni biar cerdik, fikir sikit-sikit kita buat apa yang kita kaki melangkah, tangan mengangkat, mata memandang, telinga mendengar, mulut berbicara tu, biar kita ni kalau aku buat begini ni, syurga ke aku dapat ataupun neraka? Dosa ke aku dapat? Pahala ataupun pahala ke dapat? Tarik balik hati kan. Gosok balik hati. Bila mana nafsu kemuncak ke apa, turunkan hati balik. Paksakan hati. Sebab apa? Nafsu dia akan berlawanan dengan perkara-perkara kebaikan. Yang tu kena ada tarbiyah. Tarbiyah yakni pendidikan. Pendidikan kena paksa. Tak ada macam kita lah dulu sekolah rendah, sekolah menengah kan. Malah nak pergi sekolah. Malah. Hari ni pun tak kata kepada puan-puan saja. Orang-orang penceramah ke ustaz pun kadang-kadang malah juga untuk ceramah. Ataupun nak bagi tahu ataupun nak tazkirah dan sebagainya. Kita ada juga berlawanan dalam hati ni. Jadi apa pun kita paksa. Kita fikir kerana Allah nak dapat pahala Allah payah, nak dapat syurga Allah pun payah. Jadi nak buat benda jahat, dosa pun payah, baik aku buat benda baik kan. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah lah Allah pertemukan kita lagi pada hari ini. Tak tahulah puan-puan, ibu-ibu semua ingat saya lagi ke tak tahulah. Duk rasa dah kata-kata. Nama pelik sekali atas dunia kan. Namanya Zunnur Aslam. Yang mana satu tak tahu? Boleh lah, tak masalah. Aslam ke apa ikutlah, tak masalah. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah lah. Dan
Seterusnya saya minta maaf lah bagi pihak Ustaz Ahmad Dusuki. Dia ada hal, jadi dia kontak saya secara surprise, kata pukul 2.30 dia kata dia minta tolong ganti dia ada hal yang tak boleh ni. Jadi saya insya-Allah Ustaz, semoga dia tegur kita ini. Dia kata insya-Allah Ustaz, saya cuba lah. Jadi hari ni apa yang tak kena ataupun kurang daripada dia, saya minta maaf banyak lah. Cuma saya cuba mimikkan apa yang dia ajarkan kepada kita, insya-Allah. Jadi berarti dari sudut talaki tu ataupun bacaan tu pada ayat mana tu? 108. Dari sudut tafsir 108. Kalau bacaan tak kisah. Berapa? 113. Jadi kita sama bacaan dululah. Biasa banyak baca satu muka surat kan. 113 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaik wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
Sadaqallahul azim. Boleh sampai. Jadi kita sambung insya-Allah pada ayat 108. Berhenti ayat 107 lah baru ni. 109. Berhenti pada ayat 109. 108. Jadi kita sambung pada ayat 109 insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Ya. Oh, ya silap. Ayat 110 tadi kan. Okey. Kata Allah ayat yang 109, ha antum haula ijadantum anhum fil hayatid dunya. Sebelum tu ayat ni berkenaan dengan dari ayat 103 sehingga ayat 100 kita berhenti tadi 116 berkenaan dengan keharusan menjaga kebenaran dan keadilan. Harusnya kita menjaga adil dan tidak memihak dalam menetapkan sesuatu hukum. Dan ayat ni Allah kata mereka dapat bersembunyi daripada itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Tetapi siapa yang menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat, atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Allahu Rabbi. Ayat yang seterusnya akan mengajak kita untuk bertaubat dan beristighfar. Jadi Allah kata pada ayat ni, ayat sebelum tu kan, mereka dapat bersembunyi daripada manusia, tapi mereka tidak dapat bersembunyi daripada Allah, kerana Allah beserta mereka pada suatu malam ketika mereka menetapkan keputusan rahsia yang tidak diredainya, dan sungguhnya Allah Maha meliputi pengetahuan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dia ada ada sirah kan, tahu kena ayat ni sehinggalah habis di bawah sampai akhir, iaitu ada peperangan di sini. Peperangan yang berlaku iaitu peperangan Uhud. Ayat yang 110 selepas tu. Jadi ini nak cerita ayat ni, kita ni keharusan menjaga adil, tapi kadang-kadang kita tidak menjaga adil. Dan kadang-kadang kita berdebat dengan perkara-perkara yang temeh. Banyak sangat terjadi perkara-perkara yang temeh. Duduk antara dua suju, begitu begini. Sedangkan perkara yang kita kena aulakan, utamakan, iaitu menegakkan Islam. Dan Allah katalah, itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia. Berkenaan dunia kita selalu gaduh. Jika masuk tanah sikit ataupun tumpah letak kereta, gaduh dah. Kan? Bukannya apa ada kenduri dan kendara sebagainya. Allah kata itulah kamu berdebat berkenaan dunia, berdebat. Bab akhirat tak nak berdebat. Ramai lagi orang tak pakai tudung kata. Ramai lagi orang mencuri, ramai lagi begitu begini. Kenapa kamu tak berdebat berkenaan dengan itu? Islam dah tertegak ke dalam diri kamu, dalam negara kamu? Tak. Tapi kamu sanggup berdebat perkara-perkara dunia. Kita ni pandai sikit, mula nak berdebat begitu begini. Ilmu tak cukup lagi, dah mula dah. Sekarang ni kan ramai ahli fatwa Facebook, mufti Facebook, berapa ramai. Yang itulah kita ni kalau panggil apa, tak tahu ataupun rasa akan keluar benda daripada mulut kita, benda-benda yang tak enak, baik kita senyap.
Tapi dalam Facebook ni fitnah akhir zaman, media sosial. Mudah sangat orang. Tak kira ulama ke, ahli soleh ke, ahli ibadah apa, tok guru, semua pun. Siapa yang tu? Yang mengata tu. Orang tak lepas SPM. Allah Rabbi. Itulah kita berkenaan dengan dunia. Asyik berdebat. Bab akhirat tak nak berdebat. Dan Allah kata, "Fama yujadilullahu anhum yaumal qiyamah." Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Allah tanya, siapa akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Siapa nak jadi peguam bela mereka jenis yang begini? Atau amma yakunu alaihim wakila, atau siapakah menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Ada orang puak nak sanggup nak jenis bela jenis orang apa? Macam ni. Tak ada. Kita atas dunia kita tak nak bela orang zalim, orang yang makan rasuah, kan? Orang yang jahat, orang yang mencuri, orang yang lawan ibu bapa. Tak nak. Tapi kita kadang-kadang kelakuan kita tak terjemah benda tu. Tidak menterjemahkan dengan apa yang kita ucapkan. Itulah Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu cakap sedangkan kamu tak buat? Allah Akbar. Allah lepas tu dari itu. Jadi kita, kalau orang sedar, Allah faham, dia akan terasa. Kalau orang hati dia kotor ataupun hati dia dah mati, tak terasa apa-apa. Ikut mung, aku mung. Kupu masing-masing. Jenis orang macam ni tak apa. Kalau dia dah gali dah kubur, dia tunggu berdiri situ ya, mati pak masuk. Tapi tak, cari juga orang-orang masjid, ustazah, orang yang alim ataupun alimah, orang yang berilmu. Letih. Orang cakap pada waktu hidup ni, mari belajar, mari berubah, tak nak. Tapi bila mana berlaku begitu, baru nak cari kita. Sekarang ni jadi trend, kan? Jadi trend. Sampaikan orang nak belajar agama ni, dia orang jenis gitu, dia panggil apa? Tahfiz, pengajian Islam, dia jadi panggil apa? Top one untuk mudah kerja, mudah dapat pekerjaan. Allah Akbar. Jadi bila begitu, ni yang awal lagi salah untuk belajar berkenaan dengan agama, tahfiz, kan? Yang itulah kadang-kadang timbul budak tahfiz walaupun pakai jubah, perempuan maupun lelaki, yang berlaku keadaan yang sebaliknya, sifat-sifat mazmumah. Yang itulah ayahanda kita ni, Tok Guru kita Ustaz Ahmad Suki, dia letak dalam sekolah dia apa moto cara Nabi dah. Dia cerita, Ustaz, kita tanya, mana Ustaz cara kita cara Nabi? Pakai pun tak pakai serban kepala, kan? Baju pun pakai baju seragam, tak pakai jubah. Dia kata, kita yang tu ramai orang boleh buat, tapi yang kita nak buat adalah akhlak, adab. Sebab apa? Terlalu ramai orang pengajar Islam berdiri maupun hafizah, Quran di dada, tapi kelakuan dia tu sebaliknya. Iaitu berlaku fitnah pada agama Islam cantik dah, tapi umat Islam yang menjahanamkan. Jadi yang tu dia nak terapkan. Cara kita, cara Nabi itu pada hati. Ingat Rasulullah SAW, dia berjalan atas akhlak. Iaitulah puak-puak musyrikin Quraisy sanggup pergi letak barang, tinggal barang di rumah Rasulullah, walaupun dalam keadaan bertuhankan, berlainan. Tapi dia masih percaya, ataupun dia percaya, lebih percaya Rasulullah berbanding dengan orang kanan kiri dia, saudara-saudara dia yang beragama sama dengan dia. Sebab apa? Rasulullah tunjuk akhlak yang terbaik. Yang tu kita nak buat. Bukan sekolah saja. Kita semua biar berjalan dengan identiti Islam yang mana Rasulullah ajar. Bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar, bercakap, tangan kita buat apa, kaki kita berjalan ke mana. Kan? Contoh kita di tengah-tengah masa potong-potong bawah, zikir, subhanallah, subhanallah. Kan? Contoh.
boleh pahala. Dan mudah-mudahan apa yang kita masak tu jadinya apa yang suami kita makan, yang anak kita makan jadi lembut hati. Jadi begitu. Kita nak bukan setakat teori, kita nak praktikal. Yang itulah di negara luar, Jepun, Korea maupun Eropah, Australia kan, moral value dia tinggi sangat. Tapi tak ada bekas. Akidah ni, Islam ni nak jadi bekas. Apa yang kita buat tu nak tak pahala, nak letak-letak banyak-banyak balik akhirat nanti. Tapi dia orang walaupun baik macam mana tak ada bekas. Sayang. Tapi moral value ni kita tak ada. Wallahu a'lam, mungkin kita ni senang sangat dapat Islam. Lahir-lahir Islam. Atas sekolah tadika contoh. Tadika bukan Islam, sekular ataupun yang tidak mengajarkan Islam. 5-6 tahun dalam keadaan gitu. Umur 5-6. Masuk pula umur 7 tahun. Sekolah rendah biasa. Kadang-kadang kapal seminggu 2 kali kan. Kita cerita yang praktikal ni kan. Lepas tu bagaimana dia orang nak mendalami kenaan dengan Islam. Na'udzubillah lah. Jika berlaku pada anak-anak kita, mudah-mudahan dia orang faham. Lepas tu lama kelamaan jadi kita ambil Islam separuh. Ambil suku, lepas tu last sekali tinggal Islam dalam keadaan kita IC je Islam. Kita tak sedar. Yang tu kita takut. Ramai yang tak isi Islam, tapi mana kelakuan Islam berkenaan ibadah, muamalat dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Jadi yang tu, jangan debat sangat berkenaan dunia. Debat berkenaan dengan akhirat, tamu-tamu berkenaan diri kita. Aku ni hari ni macam mana, esok macam mana, semalam macam mana aku. Biar debat banyak dengan berkenaan dengan akhirat, tamu-tamu berkenaan dengan ibadat, ilmu dan sebagainya. Baru kita akan teringat review. Ni tak habis ini, mulalah. Nak gimana? Lah sekali tak ingat dah. Apa yang ustaz ajar, apa yang ustaz bagi peringatan tak ingat dah. Last kali ingat benda tu, tudung warna apa, kan, emas berat berapa kilo, raya korban nanti nak pakai berapa banyak baju dan sebagainya. Last kali habis gitu. Ayat yang seterusnya. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, kata Allah, dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian dia mohon keampunan kepada Allah, yajidillah ghafurur rahimah, nescaya dia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok Allah, kasihnya Allah pada kita, ghafur, sayangnya kita ni sentiasa buat maksiat, sentiasa buat dosa, tapi Allah buka pintu-pintu keampunan kepada hamba dia. Tunggu hamba dia untuk memohon keampunan. Itu pun ramai yang tak boleh nak buat. Bukan setakat tak boleh nak buat, angkuh, sombongnya. Kita ambil satu je lah, bab solat je. Jumaat boleh kita tengok penuh masjid, tapi waktu lain tak boleh. Kenapa? Jadinya solat kadang-kadang on, off, on. Timbul, celup, timbul. Kan? Jadi kenapa? Sedangkan Allah buka pintu keampunan. Yang Allah sebut apa? Wasari'u ila maghfirah. Tadi lamba-lamba dalam minta keampunan min rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa jannatin arduha, dan syurga yang mana luas syurga ni, wa jannatin arduha samawat wal ard, langit. Yang mana luas-luas langit tu kita tak tahulah. Kita tengok dah luas langit tu, tapi tak tahu luas langit. Luas mana lagi, wallahu a'lam. Lebih luas pada tu lagi. Bumi lebih luas lagi, lebih besar. Untuk siapa? Mu'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ni peringkat mana? Muslimin sahaja ke, ataupun mukminin sahaja ke, ataupun muttaqin? Itu adalah goal. Maksudnya target kita.
Kita kan kalau dalam pekerjaan cikgu DG 41, DG 45 ke 47 gitulah, 50, 52. Sepatutnya kita di alam dunia ni, di alam nak ke akhirat, kita kena ada target begitu juga. Hari ni aku ni tercapai dah ni. Mukmin ni, aku masih sahaja Islam sahaja ke? Lepas dapat mukmin ni aku ni muttaqin ke? Baru check and balance. Kita ni, dunia kita macam mana? Maksudnya pekerjaan kita dengan urusan dunia macam mana? Dengan akhirat macam mana? Tapi kita tak. Kita berakhirat ni kita lupa. Maksudnya kita tinggal tu. Ataupun bila mana berlaku begini baru kita teringat. Oh, Ustaz subuh. Oh, tu target-target dia Muslim, mukmin, muttaqin kan. Baru teringat. Habis ni tak ingat lah. Target apa pula ni? Wallahu alam, dengan keadaan masing-masing. Jadi kita biar dia untuk menuju akhirat, biar target begitu. First class sekali biar nak muttaqin kata. Ingat apa yang kita Allah alam lah pernah dengar yang 5 sembahyang. Allahu ayatuna, ar-rasul qudwatuna, al-Quran dusturuna, al-jihadu sabiluna, al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Biar 5 perkara tu biar berada dalam hati kita. Allahu dusturuna, Allahu ayatuna, Al-Quran dusturuna, Allah tujuan kita. Biar pegang Allah tujuan kita. Apa pun berlaku kita niat kerana Allah. Al-Quran dusturuna, dia ada kan lagu Allahu ayatuna, ar-rasul qudwatuna. Rasul dia jadi contoh ikutan kita. Islam ajar semua mudah ya. Jadi kadang-kadang kita Allah Akbar, kenapa tak tahulah, mungkin hati rosak atau sakit. Jadi kenal dengan kita ambil. Tak kenal dengan kita pejam sebelah kan, buka sebelah. Atau berjalan sipi-sipi, buat-buat tak malu sikit, lepas tu go on kan. Move forward. Ya Islam yang ajarkan kenal perkara ni, yang tak kenal kita tinggal. Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna. Quran jadi apa? Perlembagaan kita. Kita sekarang ni perlembagaan kita apa? Al-Quran dusturuna, al-jihad sabiluna. Jihad, kita nak mati berjihad. Jihad adalah jalan aku, al-mautu fi sabilillah. Mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi aku. Cita-cita tertinggi kamu. Biar begitu tanam dalam diri. InsyaAllah pergi mana-mana selamat. Walaupun negara etis ke sekular ke dan sebagainya. Tapi ini tak. Kita bila mana dah berada dalam keadaan selesa, dalam keadaan ruang yang sihat, yang banyak lapang waktu, kita lupa benda tu. Manusia nasia, pelupa. Jatuh perlu kepada bi'ah solehah, suasana yang baik. InsyaAllah terdidik hati kita. Mata pun terjaga, mulut terjaga, telinga terjaga. Jadi Allah kata, barang siapa yang melakukan kejahatan, Allah bagi peluang melakukan kejahatan, dan juga dia menganiaya diri dia. Tapi bila mana dia bertaubat kepada Allah, dia istighfar kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah, Allah akan ampunkan dia. Yajidillah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dapat benda tu kan? Aku walaupun aku buat jahat, menganiaya orang lain ke, menganiaya diri aku sendiri, bila mana aku bertaubat, Allah akan ampun. Yakin sungguh-sungguh. Yakin sungguh-sungguh. Biar perkara lampau kita buat, tak apa, kita mohon kepada Allah, yakin kepada Allah. Ini tidak, kadang-kadang orang lebih suka berada dalam keadaan kegelapan dia. Ramai berlaku. Ustaz, saya tak ada harapan Ustaz. Tak ada harapan Ustaz.
nak berada dalam keadaan gitu. Contoh, curi-curi ya. Isak dadah. Tak ada harapan. Yang tukar jantina. Dia kata tak ada harapan. Sedangkan Allah kata dalam Quran sendiri, kamu buat jahat, kamu aniaya diri kamu sendiri. Bila mana kamu mohonkan ampunan, Allah akan maafkan kamu. Back to basic, akidah, akdun, ikatan. Seperti mana akad nikah, kan? Antara dua insan. Ni kita dengan Allah Ta'ala. Yang tu kita kena kemah ataupun kena betul-betul faham kena akidah, keyakinan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kita ada ucap benda tu. Tapi bila mana kita melakukan perkara yang Allah tak suruh ataupun Allah larang kita buat, pada waktu tu mungkin kita bertuhankan benda lain. Contoh saya ambil bola, perlawanan bola pukul 8. Kadang-kadang orang masuk pukul 7 lagi. Dan dia maghrib tak tahu ke mana. Pada waktu tu Tuhan dia pada waktu tu mungkin bola. Dia sanggup dia mengagungkan bola daripada Allah suruh semaya. Sedangkan solat tu wajib. Boleh jadi keadaan apa-apa keadaan. Bila mana kita mengagungkan benda tu sehingga kita tidak menghiraukan apa yang Allah suruh ataupun apa yang Allah larang. Ingat. Ubah akidah. Yang itulah dalam kitab apa panggil kita matan arba'in Nawawi kan. Dia cerita berkenaan dengan niat. Niat mungkin adalah hati dalam diri kita, akidah dan sebagainya. Allah kata ayat itu. Ayat seterusnya Allah kata, wa man yaksib wa man yaksib. Ada satu hadis berkenaan dengan ayat ini. Tatkala turun surah Al-An'am ayat 82, kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak menzalimi diri sendiri? Lalu Rasulullah jawab, ayat itu maksudnya tidak seperti yang kalian ucapkan, namun adalah yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kemusyrikan. Tidaklah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezalimannya sangat besar. Di mana kita cerita tadi lah. Akidah itu pegangan dalam keadaan yang memaksa kita supaya melanggar urusan Allah, tapi kita tahan juga. Pada waktu itu kita alhamdulillah masih lagi dalam rahmat Allah. Allah jaga kita lagi. Tapi bila mana kita langgar juga, pada waktu itu ingat balik, kita ni siapa Tuhan kita? Siapa yang buat kita? Anak-anak muda sekarang kan, Allah Rabbi kan, semua langgar. Dengan mula-mula sekali solat, risau solat ni, solat kan, kalau utama dihisap satu. Kata Allah lagi, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cegah perkara yang munkar, fahsya, munkar. Bila mana kita tengok berlaku lagi keadaan gitu, kita cek, cukuplah dulu tengok solat dia macam mana. Berat solat ni, berat kan? Kita sendiri pun berat rasa solat. Subhanallah. Jadi mungkin solat dia tidak sempurna ataupun tak lakukan solat tu. Jenis-jenis yang orang-orang sebegini melanggar apa yang Allah larang dan sebagainya, melakukan dosa maksiat yang berleluasa dalam keadaan lapangan masing-masing lah, dengan pemimpin, cara pemimpin dia buat konsert ke apa ke sebagainya kan. Allah Rabbi. Ayat seterusnya Allah kata, wa man yaksib ithma, dan barang siapa berbuat dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsi, maka sesungguhnya dia hanya mengerjakannya untuk kerugian dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rugi weh, buat perkara jahat, buat perkara dosa. Allah nyatakan dalam Al-Quran dah, memang benda tu rugi. Rugi, mengumpat rugi.
Suuzon orang rugi. Pandang benda-benda yang boleh mendatangkan dosa, maksiat, rugi. Allah pun rugi. Tolong jangan buat, kan? Jangan pula kita balik ni kita teruskan benda-benda begitu. Kita dalam lapangan keluarga kan, ibu-ibu semua, perempuan semua kan. Anak-anak kadang-kadang dia dengan teknologi sekarang kan, panggil apa, advance kan. Telefon, tengok orang pakai telefon, nak pakai telefon dah. Umur 8, 9, 10 tahun. Cuba kita fikir, perlu ataupun tidak, natijah dia macam mana, hasil dia macam mana. Adapun kalau dah kita tahu buruk, kalau kita bagi kepada dia, kita dapat saham juga. Kalau dia buat guna perkara buruk, baik kita tunggu, kita sabar, kita lawanlah dia perkara dengan perkara benda-benda perkara begini. Baik lawan perkara begini. Kerana apa? Kerana benda ni tak rugi. Tapi bila mana kita bagi dan dia buat benda-benda yang bercanggah dengan Islam, rugilah kita. Kita yang rugi. Bukan setakat dia, kita yang rugi. Tak nak jadi macam tu. Subhanallah. Sekarang ni kan, benda ni kan, benda ni, internet, media sosial, sebagainya, begini, kena pandai-pandai jaga. Takut tak ada manfaat. Bukan setakat tak ada manfaat, dapat saham dosa. Kita nak bina saham. Innallaha ashtara minal mu'mini kan, na'anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita nak buat perniagaan dengan Allah, pertukaran dengan Allah, kenaan diri kita, harta kita dengan apa? Dengan syurga Allah. Jangan kita buat diri kita, harta kita guna untuk dapat neraka Allah. Wa na'udzubillah. Saya pesan kepada guru saya juga. Saya kata kita ni budak-budak begini-begini kan, dah advance, kita kena 2 kali advance. Dengan peranan ibu-ibu sekarang, puan-puan sekarang, anak-anak kita advance, kita kena 3 kali, 4 kali kena advance pada dia. Kalau tak, kita akan tertinggal oleh dia. Dan saham-saham bila mana dia buat dosa, dapat kepada kita. Na'udzubillah. Allah kata rugi bila mana kita melakukan dosa, perkara-perkara kejahatan. Rugi. Ayat yang seterusnya, subhanallah. Wa may yaksib khati'atan aw isma, siapa membuat kesalahan atau dosa, khati'ah ataupun isma, summa yarmi bihi bari'a, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh faqadih tamala buhtanan wa isman mubina, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Yang ni terlalu banyak berlaku pada kita sekarang ni, menuduh orang kan, ataupun suuzon orang, asyik-asyik cakap, walau cakap benda yang tak tahu betul ataupun tidak. Yang tu Islam apa panggil, guru kita pun sebut tabayun tu. Tapi kita ni, wallah alam, mungkin diri kita ni mudah ataupun hati dah rasa dah mati, dah kotor dah. Sikit-sikit orang walaupun tak tahu pun kita dah kata, dia ni, mamak ni tak ada apa-apa. Minah ni, Siti ni, contoh ni di kalangan kita ada 40 orang. Minggu depan 39 seorang tak datang. Oh tahu dah dia tak mari buat. Kan? Pergi sini sana sini lah. Kita tak tahu, kadang dia sakit. Kan? Jadi gitu. Su'uzon. Kenapa tak boleh nak husnuzon dulu? Kata ulama, banyakkan husnuzon. Bila mana tak capai dah akal kita nak cari kalau baik, alasan baik tu, jadi tanya pada diri kita balik, kenapa perlu aku bersangka buruk? Contoh, dia ni macam ni. Okey, mungkin dia pergi solat tu. Taklah nampak dia macam ni. Okey, mungkin dia buat begini. Taklah,
Aku nampak dia begini. Okey, lah sekali tak ada dah alasan kita nak cerita untuk perkara baik kenaan dia. Lalu kita tanya pada diri kita, kenapa aku perlu bersangka buruk? Tapi benda ni susah sangat kita nak jaga. Allah Rabbi. Dan Allah kata lagi, ayat yang ke-113, walaula fadlullahi alaik, dan kalau bukan kerana kurnia Allah, wa rahmatuh, dan rahmatnya kepadamu Muhammad, lahammat ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum, tentulah segolongan daripada mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan kamu. Wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga kerana Allah telah menurunkan Al-Quran dan Al-Hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, kepadamu, dan telah mengerjakan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, dan kurnia Allah yang melimpah kepadamu itu sangat besar. Allah kata kalau bukan kurnia Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepadamu wahai Muhammad, tentulah segolongan daripada mereka yang mana yang nak menyesatkan kamu ni berkeinginan keras untuk menyesatkan kamu. Tetapi mereka hanya menyesatkan sebab Allah jaga kita lah. Orang tak boleh nak menyesatkan kita. Fikir gitu. Kita ni dalam keadaan elok lagi, sembahyang dulu, tutup aurat pun boleh. Allah pelihara kita, rahmat Allah. Yang itulah redha, rahmat, keberkatan Allah yang kita cari. Allahu yarzuq, nak cerita Allahu ghayatuna tu. Tapi kita ni kadang-kadang dunia ghayatuna, al-harta ghayatuna, al-kereta ghayatuna, al-anak-anak ghayatuna. Tu jadi tujuan kita. Tak ada masalah. Bulan ni saya cerita kan, nak cari rumah besar cari, nak cari suami yang besar pun tak ada masalah. Anak-anak 12 orang boleh buat tim bola, tak ada masalah. Tapi biar satukan semua perkara dengan Islam. Bab pendidikan tarbiyah itu yang utama. Kita kadang-kadang perkara yang sunat-sunat itu alhamdulillah, tapi bab tarbiyah kita susah nak aplikasi seperti mana Islam ajar. Umur sekian-sekian kena buat apa, kita tak buat. 7 tahun kena watan, bila mana tak solat kita sayang lagi. Umur 15 tahun baru nak watan, pada waktu tu spring dah rapat dah pada dinding. Watan pada waktu tu akan meloncat balik pada diri kita. Yang itulah berlaku lari rumah umur 16, 17, 15. Kerana dia dah kerah dah, tak boleh dah pada waktu. Cek balik tarbiyah aulad tu, pendidikan anak-anak. Saya sendiri, puan-puan sendiri, ibu-ibu sendiri, saya belum lagi. Ni pun tengah pusing, macam manalah nak didik anak-anak nanti dengan keadaan sekarang kan? Dengan budak remaja lelaki naik motor, wheelie, lepas wheelie, wika, lepas last sekali, widai. Kan? Dia tak fikir. Last sekali dia tak fikir. Widai itu dia tak fikir. Dia fikir wheelie je. Lepas wheelie, dia angkat tayar belakang. Habis itu lah. Lepas tu, kereta mari langgar, pum, mati. Widai. Tak ada. Tak fikir setakat. Wheelie, wika, widai. Menyusah kau. Yang itulah apa? Allah kata kalau bukan kerana rahmat Allah, sayangnya Allah kepada kita ni, kurnia Allah kepada kita ni, kalau ada orang yang nak menyesatkan kita, boleh sangat. Tapi sebabkan rahmat Allah, Allah jaga kita lagi. Allah jaga. Yang itulah, bila mana kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Yang jadi Allah tak jaga kita sebab kita tak jaga Allah. Allah suruh solat, kita tak solat.
Allah suruh tutup aurat, kita tak tutup aurat. Allah suruh jaga mata, jaga benda ni, jaga benda tu, buat perkara baik, tinggal perkara maksiat, tinggal perkara dosa, kita tak buat. Nyatulah Allah tak jaga kita. Bila mana berlaku gitu, last kali hati kita mati pula, orang datang tegur, tak boleh nak buat apa. Tak tahu. Contoh kan, orang kata mari solat, mari solat. Dia boleh jawab, buat apa solat? Orang tak bagi duit pun, buat letih saja. Macam mana nak buat orang tu? Hati mati. Imam Ghazali kata, kalau dah hati mati ni, minta dengan Allah bagi hati baru. Itu pun kalau orang sedar. Kalau orang tak sedar, subhanallah kan. Dia tu kena syukur sangat-sangat kita berada tamu-tamu dalam majlis ilmu ni. Allah Rabbi. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Allah kata golongan ni, aku jaga kamu dan tidak dapat menyesatkan kamu. Adapun dia sesatkan diri dia sendiri. Ramai duk mengajak ke arah perkara keburukan, perkara kejahilan, perkara maksiat. Tapi sebabkan rahmat Allah, Allah jaga kita, dia tak dapat tarik kita pada perkara itu. Adapun dia sendiri terjebak dengan perkara-perkara itu. Dan juga kerana Allah telah menurunkan kitab dan sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Al-Quran, sunnah. Al-Quran, hadis. Memang dua benda ni tak boleh nak pisah. Kena ambil dua-dua. Kadang-kadang kita ni ambil Quran, hadis tak ambil. Kadang-kadang ambil hadis, Quran tak ambil. Kan? Kena ambil dulu. Quran kena ambil, hadis pun kena ambil. Apa yang Rasulullah ajar, apa yang Rasulullah ucap, apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah larang, apa yang Rasulullah suruh, hadis. Kena ambil. Hadis. Kena ambil dulu. Kadang-kadang Al-Quran ni ada yang kita tak faham, Rasulullah tolong terjemah. Tengok sayangnya Allah pada kita kan. Dia bagi kitab. Dia bagi instruktor seorang, iaitu siapa? Rasulullah. Kita kadang-kadang bagi kitab kat orang ataupun bagi surat kepada orang, tapi kita tak bagi penterjemah. Surat dalam bahasa lain, kitab dalam bahasa lain, kita tak bagi penterjemah. Allah sayang kepada kita, kepada hamba dia, kita semua ni kan. Allah bagi surat cinta dia, Quran, kitab, dan Allah bagi instruktor seorang. Muhammad, kamu tolong tunjuk bagaimana dia orang nak dapat syurga, bagaimana dia orang nak dapat pahala. Persoalannya balik, kita ni setakat mana kita menghargai benda tu, manfaatkan benda tu. Yang itulah Allah sumpah dalam Quran, wal as, demi masa. Sebab apa? Mati tak tahu bila, kan? Sehat tak tahu bila. Kita ni boleh jamin ke esok sehat lagi? Saya sehat lagi, Fani, nak pergi Mekah pula. Sempat lagi saya nak pergi Mekah, nak pergi haji, korban hari raya Adha. Tak ada orang boleh kata. Doktor pun tak boleh kata. Wallahu a'lam, doktor kata esok meninggal lah. Jadi itu Allah kata, dan juga Allah telah menurunkan Al-Quran dan sunnah, Al-Hikmah, ini Al-Hikmah, dan telah mengajarkan kepadamu wahai Muhammad apa yang perkara yang kamu tak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan kurniaan Allah yang melimpah kepadamu itu sangat-sangatlah besar. Kurniaan Allah. Kan kita belajar kan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Ghafur. Tu Allah punya sayang kepada kita, tapi kita tak sayang kepada diri kita sendiri. Tak perlu cerita kita sayang kepada Allah. Diri kita sendiri pun kita tak sayang. Hasibu anfusakum qabla an tahasabu. Kan? Hisablah, hitunglah diri kita sebelum kita dihitungkan. Para malaikat kiri kanan sentiasa mencatat apa yang kita buat. Sajanya Allah kepada kita, bila mana kita nak melakukan perkara baik, niat saja dah dapat pahala. Ada pun perkara buruk,
Niat selagi mana tak buat, tak ada lagi satu catatan dosa. Sayangnya Allah pada kita. Tapi kita ni tak sayang pada diri kita. Bahkan mengajak, kadang-kadang mengajak keluarga kita ke arah yang tak mendapat keampunan Allah. Masya Allah. Saya kadang-kadang pesan kepada orang lelaki ataupun ialah orang lelaki, khalifah, maksudnya ketua. Adapun ketua pada diri kita sendiri, ketua pada keluarga. Bagaimana kamu nak bimbing keluarga kamu ke arah jauh dari neraka, dekat dengan syurga, sedangkan kamu sendiri tak solat berjemaah. Bagaimana dalam keadaan rumah, institusi rumah? Kamu solat berjemaah macam mana? Kamu memimpin mereka dalam solat macam mana? Yang itulah lekatkan diri kita tu dengan fardu muslim. Kewajipan-kewajipan apa yang perlu ada pada orang Islam, pada individu Islam. Lepas tu naik baitul muslim, keluarga Islam. Kena belajar benda tu, kena cari apa panggil apa praktikal yang Islam ajar. Bukan setakat teori. Kan Allah takut duduk atas dunia. Saya sendiri takut. Tapi apapun wajib kita lalui dunia untuk ke arah akhirat. Orang baik macam mana sekalipun, orang jahat macam mana sekalipun, orang yang tak ingin sekalipun, orang yang ingin sekalipun lalui dunia, semua kena lalui dunia untuk menuju ke akhirat. Jadi persoalannya bagaimana kita nak lalui dunia? Dengan lawan apa yang Allah suruh ataupun buat apa yang Allah suruh. Yang itulah Allah mengajak kita semua, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah amat suka orang ni berada dalam satu saf kelompok, seperti mana bangunan yang kukuh, duduk dalam satu saf, buat amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Insya-Allah selamatlah kita. Tapi kita bab kebaikan kadang-kadang culas. Pilih yang mana kena diri kita saja. Itulah. Allah Akbar. Banyak lagi kita nak kena belajar, banyak lagi kita nak kena muhasabah, banyak lagi kita nak cek apa yang berlaku dalam diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, suami kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Ada perkara-perkara dunia lain, banyak lagi. Tapi tak apa. Kerana apa Allah sebut? Bila mana kita dalam keadaan susah, kita tanyakan, mana pertolongan Allah? Mata nasrullah. Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat sekali. Dalam keadaan kita tak tahu, mungkin satu jengkal, mungkin satu saat, mungkin kerana kita tak tahu. Yang itulah Allah minta kita bersabar dan jalan dalam keadaan beriman kepada Dia. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat Allah. Itu saja kok. Boleh? Ingat keadaan hati yang mana kita belajar apa yang Al-Fadhil kita ajar dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Hati yang bersih, hati yang kotor, hati yang mati. Kali ikut saya ada tambah satu lagi hati, iaitu hati-hati hidup di dunia, jangan sampai lalai dan leka. Berhati semasa di dunia, akhirat nanti hidup bahagia. Kau dah tahu. Dia panggil dikit timur sebab bahasa Kelantan. Jadi gitulah, mudah-mudahan kita berhati-hatilah hidup dalam kita berjalan atas dunia ni. Yang kita sampai lalai dan leka. Berhati kita semasa kita hidup atas dunia ni, supaya apa? Akhirat nanti dapat sakinah ataupun mawaddah, bahagia. Boleh? InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah dan kurang itu daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada hamba yang hina lagi, lemah lagi, kotor lagi, tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat keberkatan daripada Allah, rahmat Allah, redha Allah, kasih sayang Allah. Seterusnya akhir sekali mendapat keampunan daripada Allah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sama-sama kita tangguh majlis kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.